Kau percaya aku aja. Rekod lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa hadana ila tariqis salam. Wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz punya. عن أبي العباس سعيد بن سهل السعادي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Maksudnya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan. Apabila aku melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Hadis ini kalau kita nampak dia menceritakan secara umumnya mengenai satu perkara, satu aspek yang paling penting yang perlu ada pada setiap individu Muslim, iaitu zuhud. Hadis ini juga dia menerangkan dua wasiat, dua pesanan, dua peringatan Nabi kepada umat. Yang pertama, zuhud terhadap dunia itu adalah sebab untuk kita mencintai, untuk kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia itu sebab untuk kita mendapat kecintaan manusia. Okay, ini kiranya ada seorang pemuda ni datang kepada Rasulullah. Dia nak tanya. Manusia biasa nak perkara senang kan? Nak benda senang. Dia nak instant je. Apa macam 3 in 1 lah sekarang ya. Ada 2 in 1. Satu amalan tetapi dia dapat kecintaan Allah dan kecintaan dunia. Kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Lepas tu Rasulullah berkata, itulah dia zuhud kan. Zuhud ni kalau kita nampak mak dia sendiri pun, itu daripada istilah dia, istilah syarak dia, kita mengambil sesuatu yang perlu itu, sesuatu yang sederhana sekadar yang perlu, tak berlebih, tak membazir. Riwayat Imam Ahmad daripada Abu Idris Al-Khawalani radhiyallahu anhu, zuhud terhadap dunia bukanlah kita membuang dunia. Bukan maknanya kita meninggalkan dunia semua. Tetapi maksud dia, kita menganggap apa yang ada di sisi kita, peralatan kita, perkara-perkara material kita, itu sebenarnya di sisi Allah tu lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Kita ada sekarang ni, tak ada yang lebih baik selain yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Da'rani berkata, jangan kamu mengatakan seseorang itu zuhud, kerana sesungguhnya zuhud itu terletak di dalam hati. Okey, ada kata-kata ni sahabat ya. Maknanya zuhud ni berkaitan dengan amalan hati, bukannya dengan amalan anggota. Kalau kita amalan anggota tu tak boleh kita zuhud lagi. Pergi sembahyang apa semua, pakai simple-simple kan. Maksudnya orang setakat habis zuhur pakai, ya pergi main masjid pakai pagoda kan. Pakai pagoda, cipu kan. Zuhur kan. Tak ada, sebenarnya itu kadang-kadang bukan makna zuhur sebenar dia. Zuhur ni terletak dalam hati. Tak nampak, benda subjektif, benda abstrak, benda semiau yang kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala dia. Itu makna zuhur sebenarnya. Ada tabi'in, Hasan Al-Basri dia mendefinisikan zuhud ni sebagai bukan daripada segi perlakuan, tetapi dari segi pandangan kita, persepsi kita terhadap orang lain.
apabila kita anggap seseorang itu lebih baik daripada kita. Maknanya kita tidak rendah, tak rasa tinggi diri, kita tak rasa bongkak, tapi kita rasa, oh dia ni lebih baik daripada aku kan. Amal dia. Maksudnya kita tak anggap orang tu, memperlekehkan orang tu, kita tidak menganggap dia kedudukan dia berendah daripada kita. Itu dah boleh dianggap zuhud. Mengikut kata tabi'in lah, Hasan Al-Basri kata. Maksudnya zuhud ni daripada perspektif yang khusus dia, bukan setakat kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang paling simple, bukan. Maksudnya antara hubungan kita dengan manusia, sehingga kan kepada perkara yang paling dalam, perkara yang paling rohani, itu pandangan kita, persepsi kita terhadap orang lain. Itu pun dah boleh kita anggap sebagai zuhud. Rasulullah SAW sabda, bermaksud cinta kepada dunia adalah kepala segala dosa. Okey, maksudnya cinta kepada dunia ni maksud kepala segala dosa. Bandel. Ada bandel ni, tengok niat juga kan. Betul. Boleh pakai bandel ke tak boleh kan? Maksudnya sekat pakai libas kawan apa semua kan. Tapi niat kita juga lah. Kalau kita tak bandel pun, kalau kita pakai pagoda, pakai Jepun ni, niat kita nak riak. Pagoda aku main China. Pagoda bandel. Kita dah anggap macam itu dah jadi lain maksudnya. Dia jatuh kepada haram. Okey. Maksudnya di sini, zuhud ni, kalau kita daripada perspektif yang meluas, daripada perspektif yang daripada pelbagai sudut, bukan sekadar pada zahir, bukan sekadar pada perlakuan kita, tetapi berkaitan dengan hati, berkaitan dengan hubungan kita sama manusia, dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Okey, kesimpulannya daripada hadis ni kita dapat betapa Rasulullah itu dia menyayangi umat dia mengasihi umat dia begitu mengambil berat tentang umatnya, sehingga kan daripada sebesar-besar perkara sampai kecil-kecil perkara pun dia memberi peringatan kepada umat dia. Sampai kan kalau orang tanya, kalau sebenarnya apakah satu perbuatan yang boleh mendapatkan kecintaan daripada Allah dan kecintaan daripada Rasul? Itu Nabi Muhammad bersabda zuhud kan, kata zuhud. Maksudnya betapa sayang dia kepada umat ni, walaupun maksudnya bukan sekadar pada umat masa tu, sampai zaman sekarang pun kita masih membaca hadis dia, masih mengikut sunnah dia. Itu kalau kita ikut. Sebenarnya kan kita ni kalau kita tengok kalau Nabi tu dia begitu sayang umatnya, pasal kadang-kadang kita tengok Nabi menangis pun tak ada sebab lain, bukan sebab harta dia, bukan sebab keturunan dia, bukan sebab pangkat apa, dia menangis tu kerana umat dia. Sebab macam itu Nabi kan. Kalau kita menangis, sekarang kita tengok MU kalah nangis kan. Tengok nangis. Kalau Nabi tu Kualiti usia. dia nak wafat tu, bagi nak wafat tu, dia macam mengatakan umatku kan. Maksudnya kita sebagai umat ni dah hidup dia belum tentu nak ingat lagi apa lagi mati kan. Nabi dah mati umat dia. Sebab apa dia sayang umat dia? Sebab dia yang membina umat dia. Bagi dia yang membina umat ni, bagi dia yang membentuk umat ni sebagai satu umat yang mendapat syafaat kelebihan di akhirat nanti. Kita nak syafaat Nabi, kita nak perlindungan Nabi, kita nak pertolongan Nabi di akhirat. Tapi apa yang kita buat setiap hari kan? Macam sunnah ni kalau boleh kita ikut. Memang patut ikut lah kalau boleh. Sebelum-sebelum kita cuba kan ikut kan. Kerana daripada kecil-kecil perkara pun kena bersandar kepada ikut ada sunnah kan. Sebagai membuktikan kecintaan kita kepada Nabi kan. Baru kata berbaloi lah untuk kita mengharapkan syafaat dia kan. Kalau sampai hidup kita ni pun susah nak mengingati Nabi, kita pun masih menangis bukan kerana Islam, bukan kerana agama kita. Kalau kita masih mengharapkan syafaat, tu pelik lah. Tak logik kan. Okey. Itu sekadar yang perlu. Saya banyak kekurangan lah. Mungkin telah memuaskan hati bagi pihak apa semua kan. Tak payah. Takut sikit. Nak tengok MU. Okey. Dah boros Tak ada. Niat penting. Penting yang tu lah. Okey, aku qali hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.